tolong kemaskan. Dah mula. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya akan mensyarahkan topik 1 dan 2 di dalam surah ini. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan intipati utama di dalam surah ini. Surah ini adalah surah yang ke-92 di dalam Quran. Terdapat 21 ayat di dalam surah ini. Topik pertama di dalam surah ini ialah sumpah Allah dengan penciptaannya. Ayat 1 hingga ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal-laili idza yaghsha. Demi malam apabila menutupinya. Malam ini diceritakan dalam keadaan gelap gelita agar manusia dapat berhad sepenuhnya pada waktu itu. Wan-nahari idza tajalla. Dan siang apabila terang benderang. Siang ini diceritakan dalam keadaan terang benderang agar kerana siang itu adalah kelengkapan bagi manusia. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Dan dia ciptakan lelaki dan perempuan. Allah bersumpah dengan dirinya sendiri yang telah menciptakan lelaki dan perempuan. Manusia ini diciptakan daripada unsur yang sama tetapi unsur mereka sungguh berbeza-beza. Topik kedua di dalam surah ini ialah unsur manusia sungguh berbeza-beza. Inna sa'yakum la syatta. Sesungguhnya usaha kamu sungguh berbeza-beza. Allah menciptakan manusia ini daripada usaha yang berbeza-beza. Kerana seperti siang dan malam, lelaki dan perempuan. Begitu jugalah usaha manusia tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Topik yang ketiga dan topik yang keempat dalam surah Al-Lail. Allah menceritakan tentang usaha-usaha manusia yang berbeza. Iaitu usaha manusia yang pertama ialah usaha yang manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah bakhil, iaitu kedekut kepada sesama manusia, tidak mengharapkan balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah ayat yang kelima dalam surah Al-Lail, fa amma man a'ta wa taqa. Maksudnya, maka ada pun orang yang memberi lalu dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wasaddaqa bil husna, ia membenarkan dengan kebaikan. Dia membenarkan pahala dan ia mempercayai pahala itu ada. Dan sebab itu mereka bersedekah dan mengharapkan balasan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Fasanuyassiruhu lil yusra. Lalu kami mudahkan mereka dengan kebaikan, iaitu Allah mudahkannya untuk melakukan amal jariah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menyusahkan mereka untuk melakukan maksiat kepada Allah SWT. Topik keempat, Allah menceritakan manusia, sifat manusia yang kedua iaitu bakhil. Mereka tidak suka memberi. Apabila mereka memberi, mereka saling mengharapkan balasan-balasan daripada manusia, iaitu dalil Allah dalam ayat ke-8, wa amma man bakhila wastaghna. Iaitu apabila mereka memberi, mereka tidak memberi dan mereka merasa cukup apa yang mereka ada sekarang. Wakadzdzaba bil husna, mereka mendustakan pahala itu, iaitu apabila mereka memberi, mereka tidak percayai pahala itu ada. Iaitu sebab itu mereka mengharapkan balasan sesama manusia. Fasanuyassiruhu lil usra. Allah menyusahkan mereka, Allah menyenangkan mereka untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulan kepada topik ketiga dan keempat ini ialah kita hendaklah mengikut sifat-sifat orang yang bertakwa dan suka memberi ini, dan janganlah kita tidak mengikut sifat-sifat orang yang bakhil ini supaya tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Topik yang kelima menceritakan tentang hidayah Allah. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Sesungguhnya hidayah itu adalah milik Allah. Allah mampu memberikan hidayah kepada sesiapa yang dia mahu. Tapi Allah juga sudah memberi kepada manusia petunjuk, iaitu dua jalan, antara yang baik dan juga yang buruk. Jadinya manusia boleh memilih antara dua jalan itu. Dan sekiranya dia memilih yang baik, dia akan mendapat ganjaran di syurga nanti. Dan sekiranya dia memilih yang buruk, dia akan dapat balasan di neraka nanti. Inna lana lal akhirata wal ula. Dan sesungguhnya Allah ini adalah pemilik dunia dan juga akhirat. Dunia, tempat manusia berusaha, tempat manusia bekerja dan juga mencari nafkah untuk keluarga. Dan akhirat nanti adalah tempat manusia untuk dibangkitkan, di mana untuk menimbang amalannya di dunia, sama ada dia berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa ataupun untuk menjadi orang yang bakhil. Topik yang keenam dalam surah ini ialah peringatan Allah. Fa'anzartukum naran talazza. Bahawa Allah ini telah memperingatkan kepada manusia api neraka yang menyala. La yaslaha ilal ashqa.
Dan api neraka yang nyala ini untuk orang yang celaka saja. Orang yang celaka ini adalah orang yang kedekut, sombong, bakhil dan tamak terhadap hartanya. Dia tidak mahu memberi sedekah kepada orang miskin dan juga anak yatim. Padahal sedekah itu jika kita memberikan lebih banyak manfaatnya dan harta kita lebih diredai oleh Allah. Allazi kadzdzaba wa tawalla, dan juga orang yang mendustakan tentang hari kebangkitan dan juga orang yang berpaling daripada ajaran Islam. Pada tema yang ketujuh menceritakan tentang ganjaran Allah kepada manusia bertakwa kepadanya. Pada ayat yang ke-17 yang berbunyi wasayujannabuhal atqa, mereka ini akan dijauhkan daripada api neraka yang talazza, iaitu yang menyala-nyala. Pada topik yang ke-8 menceritakan tentang ikhlas mata-mata kerana Allah. Pada ayat yang ke-18 yang berbunyi allazi yu'ti malahu yatazakka, yang memberikan hartanya untuk menyucikan. Di sini, dengan lebih terperinci di sini, ialah jika ingin menjadi manusia yang bertakwa, haruslah memberikan hartanya untuk menyucikan seperti berzakat. Pada ayat yang ke-19 yang berbunyi wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, yang tidak meminta balasan daripada orang lain, hanyalah untuk mendapat keredaan Allah semata-mata, iaitu illa ibtigha wajhi rabbihil a'la, bukannya untuk mencari keredaan, bukannya untuk mencari balasan pada orang lain. Dan Allah telah menjanjikan kepada manusia bertakwa ini apabila mereka memberikan sedekah kepada orang yang memerlukan, mereka ini akan mendapat kenikmatan dan kepuasan di akhirat kelak. Pada ayat 21 yang berbunyi walasawfa yarda, mereka ini dijanjikan oleh Allah untuk mendapat kepuasan dan kenikmatan di syurga kelak. Selesai sudah perbahasan tentang surah Al-Lail. Terima kasih.